فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم. Di ayat yang ke 15 sampai ke akhir surah ini, itulah Allah Ta'ala membicarakan berkaitan dengan satu sumpah terhadap kebenaran, ketetapan kebenaran wahyu Quran, wahyu daripada Al-Quranul Karim, dan kenabian, kerasulan Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi yang lain. Itu tajuk yang diberikan oleh Syekh Dr. Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir. Terjemahan ayat kita tengok satu-satu. Jadi sebelum terjemah tu kita tengok sikit dari sudut dia panggil mukjizat al-lughawi, i'jazul lughawi, itulah mukjizat Quran ni dari sudut bahasa. Orang Arab panggil qisarus suwar. Qisarus suwar ni adalah surah pendek. Dahlah surah pendek, ayat pula pendek. Cuba tengok ayat dia tu, Al-Jawaril Kunnas. Satu ayat dah. Al-Jawaril Kunnas, dua perkataan saja, tapi sudah jadi satu ayat. Al-Jawaril Kunnas dan satu ayat. Jadi maknanya ini salah satu kehebatan Al-Quran pada bahasa menurut orang Arab. Mungkin kita tidak ada terasa benda ni sebab bukan bahasa kita, tetapi orang Arab cukup terkesan dengan susunan Al-Quran Al-Karim ini, ya. Dari sudut maksud ataupun erti dia, oleh itu aku bersumpah dengan bintang-bintang yang tenggelam timbul. Bintang-bintang yang tenggelam timbul itu disebut sebagai Al-Khannas, Al-Khunnas. Dia lain. Kalau kita dalam surah tu Khannas, Khannas tu nama syaitan. Ni Khunnas, tu Khannas. Nah, min syarril waswasil khannas, itu nama syaitan. Khunnas ni nama bintang. Jauh tu. Tu syaitan, ni bintang. Tu perbezaan dia. Sangat jauh lah perbezaan dia. Jadi disebut di sini, apa maksud bintang yang tenggelam timbul itu, ya. Salah satu nama disebut Khunnas, iaitulah banyak bintang-bintang yang bersifat macam ni, bersifat serupa ni, tenggelam timbul ni. Yang satunya disebut Khanas. Macam mana tu? Dari pendapat kebanyakan, majoriti pendapat ahli-ahli tafsir mengatakan, ya, bintang ni dia panggil bintang yang bergerak. Yang bergerak
seperti matahari dan bulan. Supaya juga planet-planet Zuhal, Atarik, Marikh, Zahra, itu nama-nama Mushtari, nama-nama planet ataupun bintang. Jadi dia bergerak juga. Dia salah satu nama kita belajar dalam sains astronomi tu, ataupun ilmu falak tu, ni khunnas. Kita biasa dengar Zuhal, Marikh, Zahra, Mushtari, itu nama-nama planet ataupun bintang. Jadi Allah Ta'ala bersumpah, aku bersumpah, Allah Ta'ala kata dengan bintang-bintang ni. Jadi nak ayatnya Quran ni hebatnya, dia dah sebut pasal perkara-perkara yang berada di angkasa lepas, iaitulah bintang-bintang. Kalau kita duduk sohu hari ni, Rusia naik, Jepun ke mereka ke, naik ke angkasa lepas ke bintang, ke planet lah kita panggil bintang, panggil planet. Maka Quran sebut dah, Quran sebut dah. Dan Nabi Muhammad SAW sendiri pun naik dah, Mi'raj dah, sudah pun Mi'raj. Jadi itulah satu kehebatan apa dia ni, Al-Quran Al-Karim yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran ini. Maka sifat bintang ini, sifat bintang ini disebut sebagai ayat yang ke-16 tu, Al-Jawaril Kunnas, yang beredar juga yang tetap pada tempatnya. Maknanya dia beredar dan juga dia boleh berada setempat dia tu. Jadi berarti di sini kita lihat banyak jenis yang Allah SWT ciptakan planet, planet itu begitu banyak sekali, Masya Allah, Dan planet itu bukan kecil, besar, besar. Lepas tu kita sebut antara planet yang kecil yang kita duduk ni adalah bumi. Marikh besar, Mushtari besar, termasuk Khunnas pun besar juga. Jadi kita ni antara orang kecil, tapi kita berasa besar dah. Kita berasa besar dah. Jadi itulah dia kejadian yang Allah Ta'ala cipta. Di dalam Quran ni, ketika kita baca ayat ni ayat berapa? 15, 16. Ini berkaitan dengan astronomi. Astronomi, joko ilmu falak lah kita panggil dalam bahasa Arab. Ilmu kait dengan kita nak tahu bintang-bintang ni. Ilmu ni ilmu yang dikaji oleh orang barat, sebagainya. Dan kita dulu pakai handset gapo, kita pakai GPS semua tu. Banyak kita menggunakan daripada sana, daripada apa dia ni kita panggil satelit dan sebagainya. Jadi kita tu bukanlah kata pergi letak atas besar mana, kita tahu mana, tak. Kita letak ni, dia panggil permukaan apa ni, langit dunia. Langit dunia ni maknanya atas pada kita sikit lah. Tapi atas dengan bawah ni walaupun bunyi sikit, dia tinggi dah. Dia lain daripada jauh ni. Jauh, kita pergi berapa kilometer? 350 kilometer Kuala Lumpur. Beza dengan kita naik ke atas ni, dia beza. Kita naik berapa meter ya? 30 meter naik tinggi dah tu. Sebab dia akan turun. Dia naik ni, dia nak turun. Graviti bumi tu. Jadi maknanya situ ada cabaran. Kita duduk bawah ni, dia tak ada graviti apa-apa dah. Kita duduk bawah ni dah. Jadi berbeza di situ. Jadi sebab tu ada cabaran pada ketinggian, tinggi rendah tu, turun naik tu, Jadi sebab tu Allah Ta'ala sebut yang hebat-hebat kejadian dia ni.
yang nama planet ataupun bintang ni. Ya. Ayat yang ke-17, Wal-laili idza as'as, dan malam apabila ia hampir habis. Dia bahasa Arab ni dia tak jauh. As'as, perkataan wal-laili idza as'as, apabila malam tu nak habis. Nak habis kita ni malam lah. Seperti kata tadi pukul 4, pukul 5 nak habis malam. Tapi bahasa Arab ni, kalau kita pergi negara Arab, kita kata us-us. Us-us tu ekor lembu. Jauh gitu lah. Jauh. Dia dekat-dekat kataan, tapi jauh. Supalah bahasa mana-mana pun dia ada. Dekat-dekat, maksud dia jauh. Betul tak? Itu dia panggil, apa dia ni, as'as. Al-laili idza as'as, iaitulah aqbala bi dhalami, makna nak habis dah malam. Kalau kita nak habis dah malam dah. Was-subhi idza tanaffas, dan siang apabila ia mulai terang. Siang apabila ia mulai terang. Jadi semua tu nikmat tu. Nikmat Allah Ta'ala bagi kita. Malam tadi kita nikmat juga, boleh rehat. Kerana kerehatan kita dah boleh ibadat Allah Subhanahu Taala. Dan pagi siang pula kita rasa syukur kerana kita nak jumpa pula dengan hari. Hari demi hari, seminggu yang Allah Ta'ala buat hari 7 hari je. Kita duk putar ni, bukan Allah Ta'ala buat banyak hari, 7 hari je. Jadi sebab tu ada ulama kata, kita duduk atas dunia ni 7 hari je. Campur kita tukar waktu je. Sebab tu Tuhan tak buat 30 hari yang berbeza. Beza apa? Hari Jumaat, hari Sabtu, hari Ahad, hari berapa pula? Tak ada lah. 7 tu je. Sampai 7 start balik. Sampai 7 start balik. Jadi perkiraan hari itulah yang menjadikan kita bulannya, tahunnya, abadnya, seterusnya. Betul lah, ada ulama kata atas dunia ni hanya sekejap, hanya 7 hari saja. Ada ulama kata 6 hari je. Fi sittati ayyam. Apa maksud 6 hari? Dipanggil Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Jumaat tu satu perhimpunan lah. Sebab tu Jumaat ni satu himpunan. Sebab tu dipanggil hari raya dalam Islam. Ya. Mana himpunan hari-hari dalam 6 hari itu duduk dalam Jumaat. Dia ada disebut begitu ya. Allahu Akbar. Itu kita bagi nikmat kita yang kita hidup bersama kita ni. Jadi maknanya siang malam bagi orang segar kat, nak ceroh kat suka ni tak. Bagi orang yang tak segar, siapa ceroh tunggu malam tunggu ceroh. Lu tengok je semua lah. Terlalu upak tak tahan. Jadi tu dia panggil nikmat bagi orang yang sihat. Bagi orang tak sihat, Allah Ta'ala supaya kita buat persediaan untuk bertemu dia lah. Was-subhi idza tanaffas, dan siang apabila ia mula terang. Subuh mana siang apabila mula terang. Jadi waktu Allah Ta'ala sebut pasal kelebihan dia, kekuasaan dia, ya. Patut Allah Ta'ala sebut innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Quran itu sungguh-sungguh kalam yang disampaikan oleh Jibril, utusan yang mulia. Waktu dia ayat Quran sebenarnya. Dan kita boleh tahu tadi pun apa dia ni, planet-planet yang Allah Ta'ala buat tadi itu siapa sebut? Quran juga. Kita boleh tahu perkara-perkara yang belum berlaku di akhirat, daripada mahsyar, Quran juga sebut. Kita boleh tahu tentang syurga neraka, Quran juga sebut. Sebab itulah
benarnya kalamullah Al-Quran ini yang disampaikan oleh Rasulul Karim. Siapa Rasul Karim? Jibril, utusan yang mulia. Jibril yang menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu je. Zi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Yang kuat gagah siapa? Jibril ni. Yang berkedudukan tinggi di sisi Allah yang mempunyai arsy. Jadi kita sebut Jibril ni maknanya hak mengajar Nabi kita siapa? Jibril. Ngajar. Sebab tu ada orang tanya, siapa tok guru Nabi? Dia kata ada tok guru. Siapa? Dia guru ni penting. Sebab tu orang ngaji, guru ni penting. Kalau kita sebut pendapat, kita sebut dalam pendapat ke apa, kita kena, sebab tu ya, dalam akademik ni dia kena tahu dia mengaji mana. Dia kena tahu dia mengaji mana. Kalau dia tahu yang mengaji mana, mesti dia tahu tok guru dia siapa. Tak mungkin dia ni orang kata mengaji mana ni tak tahu mengaji mana. Faham ilmu boleh tu, tahu ilmu dari mana. Itu bahaya. Itu bahaya. Sebab tu dia kena tahu guru dia siapa. Maka Nabi SAW orang kata tak ada guru. Ada guru. Siapa? Rasulul Karim. Siapa? Jibril AS. Dan Jibril ni malaikat. Jadi Nabi kita Allah Ta'ala angkat darjat pangkat hebat dia. Dia tak belajar dengan manusia, dia belajar dengan malaikat. Itu dia, itu taraf dia tinggi lah. Taraf dia tinggi. Sebab tu Nabi kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala berguru dengan yang kuat, gagah, berkedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu orang akan belajar mana? Seorang mengajar putih Oxford. Orang tahu lah dia Oxford tu siapa? Siapa duduk situ? Cuba pak kita ni mengaji mana? Ngaji undang-undang mana? Dia sebut universiti tu. Ngaji mana? Account. Dia sebut universiti tu. Dia ada, dia panggil ada tempat dia lah. Tempat sahur dia ngaji situ. Ngaji pengajian Islam mana? Sini. Ngaji orang ni mana? Dia ada. Walaupun lain ada, tetapi dia ada sahur situ dia panggil. Jadi orang pasal situ kan orang kata hebat. Apa? Sebab orang tahu guru dia siapa. Sebab tu Nabi ni tidak ada siapa yang boleh tanding dia kerana dia belajar mana? Dia tak belajar dengan manusia. Dia belajar dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu hebat dia. Jadi belajar tu satu, dia sendiri pun hebat. Dia ada kena dua-dua. Kita kata kita belajar tempat hebat, tapi kita tak hebat. Apabila kita tak hebat, macam mana kita nak hebat? Dia kena dua-dua. Sebab tu Nabi Allah Ta'ala buat dia hebat. Ingatan dia, kepahaman dia, semua hebat. Jadi sebab tu dia boleh jadi hebat. Nabi-Nabi ni tidak ada orang yang boleh tanding dia kerana kehebatan Allah Ta'ala bagi pertama sekali apa dia? Ilmu dia. Jadi kita ni kan tak ada ilmu kan? Ada. Manusia ni ilmu ya. Ilmu manusia. Sebab tu orang berilmu ke mana-mana pun dia mulia. Dia mulia. Ya. Muta'in thamma amin, ayat 21. Ya. Yang ditaati di sana di kalangan malaikat, lagi dipercayai. Maknanya sifat Allah Ta'ala cerita sifat Jibril itu muta'i, ditaati dalam kalangan malaikat pun dia ketua. Malaikat ada banyak. Antara makhluk yang Allah Ta'ala buat paling banyak adalah malaikat. Ya. Lepas tu pula dia ketua kepada malaikat-malaikat lain. Ya. Lagi dipercayai, muta'in thamma amin. Jadi ini apa dia, ini salah satu sifat. Ada beberapa sifat.
yang ada pada Jibril AS. Dia panggil Syadidul Qawi. Siapa? Jibril. Kekuatan dia. Al-Qawi fil hifz, maksudnya dia ingatan dia kuat. Jibril itu sendiri, Masya Allah. Kita kata malaikat, tak kira tak ingat. Ya, ada malaikat. Boleh jadi kalau tak lawak malaikat ni yang lemah ingatan dia. Sebabnya makhluk sebab kita lah. Apa kita kan ada. Kita ingat, ada tak ingat. Ada pintar, ada tak pintar. Ada cerdik, ada kurang sikit. Supaya ke malaikat ni, Allah Ta'ala puji malaikat ni, dia kekuatan ingat dia yang sempurna, dan penyampaian dia tidak ada yang disembunyikan. Semua Jibril sampaikan kepada Nabi SAW. Dan dia mempunyai pangkat yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala sebut siapa dia, sifat malaikat ni apa? Nak royak seperti ayat tadi lah, bahawa hak Nabi kita belajar tadi adalah guru dia yang sangat hebat. Guru dia yang sangat hebat. Jadi sebab itulah guru yang sangat hebat ni sudah pasti anak murid hebat. Sebab kata siapa? Imam Syafi'i. Siapa guru dia? Ramah guru dia. Tapi orang sebut-sebut sangat siapa? Imam Malik bin Anas. Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani. Orang sebut nama-nama tu. Jadi orang kenal nama tu, bahawa seorang yang hebat. Muta' insan ma'amin ni makna pangkat malaikat tu. Pangkat malaikat tu yang begitu hebat sekali. Malaikat-malaikat lain pun tunduk patuh dan juga begitu hormat kepada Jibril AS. Jibril AS. Wa ma sahibukum bimajnun. Dan sebenarnya sahabat kamu Nabi Muhammad SAW itu, wahai golongan-golongan kafir yang menentang Islam, bukanlah ia seorang gila seperti yang kamu tuduh. Ni dia tuduh. Siapa dia? Orang kafir tuduh Nabi Muhammad ni gila. Innaka la majnun, sesungguhnya engkau gila. Maka Nabi kita, Allah Ta'ala jawab, wa ma sahibukum bimajnun. Orang-orang Mekah lu anggap Nabi Muhammad ni gila, maka Nabi Muhammad tak gila. Allah Ta'ala jawab dia tu. Dia adalah aqalun nas. Dia orang yang paling bijak di kalangan manusia. Akmalun nas. Dia orang yang paling sempurna di kalangan manusia. Dari segi apa dia ni, keintelektualan lah kita panggil, cerdik dia dan sebagainya. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Dan Nabi Muhammad yakin bahawa disampaikan kepadanya ialah wahyu daripada Tuhan. Kerana demi sesungguhnya Nabi Muhammad telah mengenal dan melihat Jibril di kaki langit yang nyata. Maksudnya Nabi ni Allah Ta'ala tengok dah Jibril sebenar lah ke mana. Jadi kita ni memang tak layak nak tengok Jibril, nak tengok apa. Nabi pun dia rasa dia berat kerana dia nak tengok Jibril. Dia berpuasa. Jadi kita ni dengan memori kita kurang, jati diri, emosi kita rendah, tu hebat kita ni lemah. Nabi Muhammad tu hebat dia ni sempurna. Tu pun ketarikan Nabi kita kelik sunat suruh selimut, suruh nak bini dia selimut, bahasa-bahasa pusing tak kita tengok berpuasa. Ni kita bunyi perih sikit bertakut ke hatu dah. Perih sikit hatu. Tu hatu buat ni hatu. Tak nampak ke satu lagi. Ini satu perkara yang kita tengok betapa hebatnya. Hak jun menyampaikan apa hebat, hak jun ngaji Nabi Muhammad dengan Jibril pun hebat. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Dan bukanlah Nabi Muhammad seorang yang boleh dituhmah dari sangka buruk terhadap penyampaiannya akan perkara gaib. Jadi orang-orang mana ni
orang-orang Arab apa dia Quraisy kau orang kafir ni, dia kata Nabi Muhammad ni mengayu kecek main mana tak tahu. Dah, kau royak barang-barang pelik kalau orang royak barang-barang pelik lah ni sungguh dia bukan Nabi. Dan Nabi ni sebab itulah Allah Ta'ala beri bukti dia banyak, bukti-bukti tu dah. Jadi perkara-perkara yang bidanin ghaib dia panggil, perkara-perkara yang ghaib ya. Perkara-perkara yang Nabi kita sampai ni, benda-benda yang tak berlaku lagi pun boleh percayai. Kenapa? Kerana tengok guru dia siapa. Sebab itulah ini ayat ni menyatakan kebenaran Al-Quran itu sendiri ya. Ayat yang 25, ma huwa biqauli syaitanir rajim, dan sebenarnya Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang kena rejam, bukan mari bukan masuk hatu. Orang Arab boleh kata Nabi Muhammad masuk hatu. Apa? Kecek rosi, main mana tahu. Barang pelik saja dia ya. Pasal dia tak reti. Sebab tu Allah Ta'ala jawab ni, fa aina tazhabun ya. Dengan demikian maka kemanakah kamu hendak pergi kiranya kamu masih menyeleweng daripada jalan Al-Quran yang sebenar. Mula ikut siapa? Ni Allah Ta'ala challenge siapa, Allah Ta'ala cabar. Allah Ta'ala cabar siapa dia ni? Orang-orang kafir Quraisy. Dan kalau mau tak saya ikut Nabi Muhammad, aju cari mula ikut siapa? Mau mari orang lain. Tak ada dia. Dia benda lagu tu ya, dia panggil Haggah. Dah. Tu Haggah banyak mampu lampu. Dia Haggah. Tu tu panggil banyak Haggah ni. Apa mampu? Lu Haggah nak duduk lampu. Dah. Dia tak pandai-pandai duduk lampu tapi Haggah. Tu mampu. Apa yang mampu? Obat tu dulu tu Haggah. Ni Haggah tadi ni. Ini super. Orang kafir boleh ni Haggah. Kau Kelantan Haggah. Ego lah. In huwa illa dzikrul lil alamin. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh penduduk alam. Allah Ta'ala wangi molek dah. Dan kamu pula tak ada yang lebih baik. Habis itu nak ambil mana? Tak ada. Mana sebenarnya dia tak ada dah. Tidak ada sebab dan penolakan utusan Nabi dan Al-Quran yang dibawa oleh Nabi. Tidak ada sebab. Tak ada. Liman syaa minkum an yastaqim, iaitu bagi siapa dari kamu yang mahu tetap teguh di atas jalan Islam yang betul. Bagi orang nak ada hidayah tak? Allah tak ada apa-apa adalah Quran itu satu mau'izah, satu apa ni kita panggil nasihat kepada seluruh makhluk ya, kepada seluruh makhluk. Wa ma tasyauna illa yasha Allah rabbul alamin, dan kamu tidak dapat menentukan kemahuan kamu mengenai sesuatu pun kecuali dengan cara yang diatur oleh Allah, Tuhan yang memelihara mentadbirkan sekalian alam. Kamu duduk kata sedak-sedak tu dah, ya tolak gapo Nabi bawa gapo tu, kamu pun tak tahu nak ke mana dah. Ingat boleh Allah Ta'ala tentu, Allah Ta'ala mari tu molek-molek dah. Tuhan kepada manusia, Tuhan kepada seluruh alam ni, Tuhan kepada jin. Allah Ta'ala pula beritahu dah hak ni iman, hak ni kafir, hak ni molek, hak ni tak molek, semua dah jelas. Habis tu kamu apa yang kamu boleh cari jalan yang lebih betul daripada hak Nabi Muhammad bawa. Sebenarnya tak ada jawapan juga dia pun. Kalau tak ada jawapan, akhirnya kita panggil, dia panggil kerah pada. Itu ya dia. Jadi orang kafir ni kesimpulan dia kerah pada. Na'udzubillah min zalik, kita minta perlindungan Allah SWT. Habislah surah At-Takwir surah At-Takwir, iaitulah dia panggil surah melengkari cahaya yang dilengkari hilang apabila kiamat nanti. Cahaya apa dia ni, matahari lah. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi. InsyaAllah kita akan sambung untuk minggu depan Suratul Infitar pula. Surah Infitar, surah terbelah bila berlaku kiamat, terbelah apa dia ni, langit
bagai belak nak akan berlaku. Jadi tuan-tuan puan-puan semua, kita sebagaimana biasalah, kita masih buka pada ni derma wakaf untuk kita nak buat menara masjid kita ni. Tak cukup-cukup lagi. Apapun apa yang disumbangkan oleh pada ni tuan-tuan puan-puan tu, kita ucap terima kasih banyak. Semoga Allah Ta'ala yang membalas jasa tuan-tuan puan-puan, insyaAllah. Jadi kita tukar jadual kita tu. Tafsir mari pagi Jumaat, kitab Imam Qurtubi itu dulu pagi Sabtu. Jadi kita insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una fid Allahumma ij'al al-Qur'ana al-'azima rabi'a qulubina wa nur rasulina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam wa washabbihi ajma'in. Alhamdulillah.